Assalamualaikum class. So today I want to explain chapter 7, permutations and combination. Okay, so before that, look at the learning outcomes. Okay, at the end of the lessons, students should be able to use the technique of counting, find the number of permutations of n different object, and then find the number of permutations of our object from n different object, and find the number of permutations and difference object of R1 identical object, R2 of identical object types 2, which is R1 plus R2 until Rk equals to N. Okay, what's the permutation? Okay, now this one, the given a permutations is N arrangements of a group of object in a particular order. So, awak nak susun. So, keyword dia arrangement. You nak susun objek tu dalam susunan tertentu lah. The order of the object is taken into consideration. So, awak nak tengok. Okay, siapa yang you nak tengok lah. Techniques of counting. Okay, the basic counting principle. If an event happen n ways, and the second event happen in n ways, then the both event can happen in n times n ways. Okay. Permutations of n different object. Okay, so we have two case permutations of n different object. Okay, yang without repetitions and with repetitions. Kalau without repetition, we use the formula NPN. NPN means n factorial. N times n minus 1 times n minus 2 times 3 times 2 times 1. Okay, for example, we have 5 factorial means 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay. Case number 2 with the repetition. So, kalau with the repetition, we use the formula n power of n. Now, look at the example 1. Okay, t-shirt stock in a shop are available in 3 sizes. There are the 3 sizes. Small, medium and large. With the choice of color are black, red, yellow and green. Okay, how many ways one can make all the different label? Okay, so there are the 3 size and then 4 color. So 3 size times dengan 4 color. So there ada berapa choice tu? So there ada 12 ways lah untuk dia labelkan pakaian dia ni lah. Okay. Small dengan red, small dengan yellow, small green dan seterusnya. Okay, and then example 2. How many different word codes can be formed from all the letters of the word logarithms? Okay, dia nak code. Okay, kita tahu codes ni mesti benda yang berbeza. Okay, awak kalau biasa kita akan guna password ke code untuk, contohnya kalau kita nak unlock telefon kita. Kalau kita tekan kod yang berbeza, so dia tak akan buka lah telefon kita tu. Okay. So this one, awak tengok perkataan logarithm. Logarithm. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total number dia adalah n dia equals to 9. So you nak arrange all. So keyword here is all. So the different word codes can be formed is 9 factorial. 9 factorial equals to 3628880. Okay. Example 3. How many ways can 5 people be seated on 5 chair arranged in a line? Okay. So dia ada 5 orang and then dia ada 5 kursi lah dia nak susun. So ada berapa pilihan? Mungkin Ahmad, Abu, Dolah, Aminah, Siti. Lepas tu dia nak susun. Mungkin Ahmad dulu. Okay, mungkinlah Ahmad dulu. Lepas tu Dolah. Lepas tu Siti. Berapa orang tu? Siti, Aminah. Okay, dan Joyah. Okay, ataupun mungkin yang first seat tu
Dolah dulu. Okey. Lepas tu baru Ahmad. Lepas tu mungkin Aminah dulu. And then Siti. And then kemudian Joya. So ada berapa pilihan yang dia boleh letak lah kedudukan 5 orang tu. So kita akan guna 5 factorial. So sebanyak 120 ways. Okay, example. Okay, next. Permutations of R object taken from n different object. Dia ada 2 case juga this one. Without repetition, so we use the formula NPR. And then with repetitions, we use the formula N power of R. Maksudnya dia ada, mungkin dia ada 10 objek, tapi dia nak susun 5 sahaja. Maksudnya certain objek je nak susun. Okay, so kita tengok example 4. In how many ways can the letter H, A, S, M, R be arranged without repetition? Okay. Without repetition. Maksudnya dia nak susun semua sekali. Without maksudnya tanpa without repetition ni maksudnya tidak berulang lah. Okay. So yang A, all the 5 letter are taken at a time. So kita akan guna 5 factorial. So sini akan dapat 120. Okay, yang B dia nak susun 4 saja daripada H, A, S, M, R. Ni kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, and U ada 5. Tapi dia nak susun, dia nak arrange 4 letters saja. So, this one 5, P, 4. So, this one equals to 120. Okay, next. Dia nak arrange 2 of the letters are taken at a time. So, daripada 5 tu dia nak susun 2 saja. So, kita ada 5P2 means 20. For example 5, questions dia, how many 3 letters word can be created from all letter? So, kita consider all letter ni start daripada A, B, C, D until Z. So, kalau you kira A, B, C, D, E sampai Z tu, dia punya total N dia adalah 26. Okay. Tapi dia nak susun cuma 3 letter sahaja. Okay. Case yang A, if repetitions allowed. Maksudnya, for example macam gini lah. A. Ataupun dia nak buat A, B, A. Maksudnya dia boleh ulang balik huruf tu. Okay. So, cara you nak calculate dia, you all boleh guna daripada 26 tu. 26 ke semua N dia adalah 26. Okay, you boleh buat secara macam ni. Okay, yang first place tu, semua letter boleh masuk. A sampai Z. So, ada berapa choice kat situ? Ada 26. Okay. And then, yang second place pula, still lagi A sampai Z boleh masuk. So, sini adalah 26. And then, sama juga dengan yang third place, A sampai Z. So, kita ada 26 choice juga. Okay. So, awak boleh tulis kat sini sebagai 26 power of 3. So, dapatlah result dia 17576. Okay. And then B, if repetitions are not allowed. Maksudnya dia tak boleh ulang nama huruf tu. Dia boleh guna sekali sahaja. Okay. Katalah you buat sini, 3 place saja dia nak. Okay. Yang first place, dia boleh masuk A sampai Z. Semua letter boleh masuk. So, kita ada 26 choice. And then the second place, katalah you dah ambil dah A tadi. So, kat sini just tinggal B sampai Z saja. So, balance yang ada adalah 25. Okay, katalah the third place, you ambil, consider, you dah ambil dah satu letter. So, katalah you ambil B. And then, so tinggal C sampai Z. So, balance dia adalah 24. So, you boleh tulis sebagai 26 times 25 times dengan 24. Ataupun boleh juga you all tulis sebagai 26P3. Benda yang sama lah. So, result kat sini you akan dapat 1560
0. Next, permutation with some objects are identical. So, you nak susun letter tu and then ada letter yang sama. Macam ni, dia ada 2 O, dia ada 2 T. Okay. So, dia identical. Identical ni dia cuma melibatkan letter, apa lagi? Numbers. Kalau orang, dia tidak identical walaupun dia kembar. Kalau dia kembar, still lagi walaupun dia sama, kembar seiras, kita consider dia not identical lah. Dia bukan sama. Okay. So, formula yang kita akan guna, so depends pada berapa kuantiti yang sama tu. So, formula dia adalah n factorial divide by r1 factorial, r2 factorial, rk factorial. Look at the example 6. Okay, how many different permutations can be made using the letter of the following words? Okay, SAS cartoon kat sini. So, kalau you calculate sini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, N dia ada 9. Dia nak arrange semua kan? Okay, lepas tu you tengok kat sini dia ada berapa S? Dia ada 2S. And then dia ada 2S. And then dia ada 2A. Dia ada 2A. Okay. Dia ada 2A. And then dia ada 2O. Okay. So, cara you nak calculate dia, permutations dia bila you nak arrange all. So, the result is 9 factorial divide by 2 factorial sebab dia ada 2A. Divide by 2 factorial lagi sebab dia ada 2S. And then divide by 2 factorial sebab dia ada lagi 2O. So, answer dia adalah 4, 5, 3, 6, 0. Okay. And then B. Kalau you calculate kat sini berapa semua sekali? Reference. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, N dia ada 10. So, bila you nak arrange, so 10 factorial divide by, kalau you check kat sini, dia ada berapa R? Okay. So, R dia ada 2R. So, 2 factorial. And then dia ada berapa E? Dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4E. So, divide by 4 factorial. Okay, so yang lain tu semua nilai dia satu lah. So, bila you press calculator, outcomes dia adalah 75600. Then, yang C, the numbers of letters here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, NU ada 11. Okay, we check kat sini dia ada berapa E? Dia ada 2E. And then dia ada 2T. And then dia ada apa lagi? M. And then dia ada 2M. So, macam mana you nak calculate permutation? You nak arrange all. So, 5 factorial divide by 2 factorial because we have 2A. Divide by 2 factorial because we have 2T. And divide by 2 factorial because we have 2M. So, if you press calculator, the outcomes is 4989600. Permutation with condition. Permutation with condition, it can be any condition. Okay. Macam-macam condition lah yang boleh letak sama ada, bermula, berakhir, in between, and. So, di antaranya ialah may involve in example on digits, letters, people keep separate or together, or specific position. For the specific position, we consider the predetermined position first, then followed by the remaining position. More than one cases combined together may involve addition of numbers of ways for the total arrangements. Okay, so let me go to the specific
position first. For example, here, how many 3-digit numbers can be formed if 0 cannot be the first digit and repetitions are allowed? Okay, jadi kat sini dia nyatakan ada dua syarat. There's two condition here. The first one is mentioned that 0 cannot be in the first digit. And then another one, repetition are allowed. So ada dua syarat. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat? Okay, we need, here is 3-digit numbers. So why not we just make a 3 box here represent for 3-digit numbers. Okay, before we continue, how many digit how many numbers that we have altogether, starting from 0 until 9? Okay, let's mean n equals to 10. Okay, 0, 1, 2, 3 and until 9. For the first condition, dia bagi tahu bahawa yang dekat depan ni cannot be 0. Maknanya kita boleh isi dengan starting with number 1 until 9, which is kita ada berapa semua sekali? 9 kan? So kita ada kita ada 9 kemungkinan. Sama ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai lah nombor 9. Okay, ingat balik. Kita ada kat sini 10. And then repetition is not allowed. Right. Oh, sorry. Repetition are allowed. Maknanya kita boleh ulang-ulang tu nombor yang kita nak lah. Okay, untuk digit yang kedua, kita balik semula kepada dia punya bilangan asal. Bilangan asal kita ada 10. Sebab dia kata repetition are allowed. Maknanya kat sini kita boleh ambil mana-mana nombor. Kenapa jadi 10? Sebab kita dah masuk balik digit kosong, include digit 0. Sama juga untuk digit yang ketiga. Situasi yang sama, kita boleh ulang balik. Bagi contoh, kalau kat sini maknanya kita boleh isi 0 hingga 10 pula 9. Sini pun sama, 0 hingga 9. Sebab dia boleh ulang-ulang. So kita pun dapatlah kat sini 9 kali 10 kali 10 berapa? 900. Oh ya Allah, 900 cara. Okay, next example. Contoh yang seterusnya. How many ways can you order the letters of Toronto if the first two letters are O? Okay, sekarang ni kita ada berapa, kita kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7. So ada 7 bilangan, ada 7. Kita check dulu. O kita ada 2. T kita ada 2. Yang lain ada satu lah. R kita ada 1. Ini okay, R kita ada 1. Lagi N kita ada 1. I kita ada 1. Okay, sekarang ni kita nak susun dan mana dia kata bahawa untuk yang dua petak yang pertama, saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Tadi lupa dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dan dia mention bahawa yang dua pertama ini kita isi dengan huruf O.
selebihnya ini kita boleh isilah dengan huruf selain daripada huruf O. Okey. Dan kita kena ambil kira juga dengan kedudukan dia, sebab ini adalah bawah bahagian permutation, ya. Dia boleh jadi mungkin dekat sini TR, tak kisah. So kita ada berapa balance kan ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 ini kita nak susun. Okey. Dan kita check yang dalam 5 ini O kita dah buang siap-siap. Kan kita dah buang O. Yang tinggal lagi ialah T, R, N, T, I. So ada yang berulang tak? Ada kan? Ada huruf T. So kita akan bahagikan dengan 2 factorial. Bahagi dengan 2 factorial. Ya, kita tulis bawah ni. 5 factorial. Kita ada 5 tempat yang kita nak susun. Dan dibahagi dengan yang berulang repetition ada 2 huruf T. Okey, dan yang lain tu satu-satu nak buat pun boleh, satu factorial, tapi tak ada maknanya. Okey, untuk yang belakang dah kita kira dah selesai. Untuk bahagian yang depan ni O. O kalau kita boleh tukar tempat kan, O dengan O boleh. Ada beza tak kalau kita tukar O ini dengan O ni? O tukar dengan O, maknanya dia tetap O lah. Tukar macam mana pun dia tetap O, O, O. Mana kat sini hanya satu cara saja. Dan kita multiply. So kita akan dapat jawapannya ialah 60. Example 9. Find the number of arrangements of 4 digits taken from the set 1, 2, 3, 4, assuming no repetition. Kita highlight. In how many ways can these numbers be arranged? Okay, kita highlight lagi perkataan arrange. Find the number of arrangement 4 digit. Okay, so kat sini kita punya dah ada arrangement 4 digit yang kita nak susun. Assuming no repetition, how many ways can this be number arranged so that the numbers begin with digit 1? Okay. Kita ada 1, 2, 3, 4. Dan dia kata yang bermula ke depan ini ialah nombor 1. Okey, nombor 1 ada berapa? 1 je kan? So ada 1. Sini kita isi dengan nombor 1, ada 1 saja. Dan yang selebihnya kita boleh isilah dengan nombor-nombor lain. Kita ada dekat sini. Ada berapa balance? Ada 3. So, ada 3. Kita pilih 3. Sama ada kita 3 pilih 3, ataupun kita juga boleh buat 3 factorial. Kita susun 3-3 tu. Jadi kita akan dapat 3 factorial berapa? 6. Okay, B. The numbers do not begin with digit 1. Okay. Yang ini sebenarnya kita ada 2 cara. Kita buat cara yang biasa dulu. 1, 2, 3, 4. Okay. Dia kata digit yang kat depan ni tidak bermula dengan nombor 1. Maksudnya kat sini kita boleh isi cara yang pertama. Metod yang pertama, iaitu kita boleh isi sama ada nombor 2, 3 ataupun 4. Maksudnya kita ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan nombor. 2, nombor 3 ataupun nombor 4. Alright. And then yang belakang ni kita boleh isilah masuk balik 1. Asal kita ada 4 nombor kan. Okey, 1 kita letak depan. Okey, asal kita ada 4. Kita dah ambil 1, tinggal lagi 3. Tinggal lagi 2, tinggal lagi 1. Dia ada banyak cara. Ini salah satu cara dia. So, kita pun multiply. 3 kali 3 kali 2. So, dapat dekat situ 3 kali dengan 6. 18. Okey, itu metod yang pertama. Atau kita boleh buat, okey, kita susun semua sekali nombor. Susun semua sekali maknanya kita ada 4.
pilih 4. Okey. 4 pilih 4 ataupun 4 factorial, tekan kalkulator, kita akan dapat 4, ini maknanya 4 darab dengan 3, darab dengan 2, darab dengan 1. Okey. Jadi 24 kan. Okay, so 24 ini termasuk dengan nombor yang mana bermula dengan 1. Jadi kita nak yang tak bermula dengan 1, kita boleh ambil 24 ini tolak dengan yang kita kira dah bahagian A tu, iaitu 6. Kan dapat 18 juga. Sama kan? Okey, dan example 10. 4-digit numbers are to be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition, with digit cannot begin with 0. How many numbers can be formed if the numbers A is less than 5,000, B is between 2,000 and 6,000, C is an odd numbers, and D is an odd numbers and greater than 4,000. Alright, so kita ada 4 soalan dekat sini. Kita pergi bahagian yang pertama, A, less than 5,000. Daripada digit yang kita ada, 0, 1, 2, 3, 4, 5 until 6. So altogether we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kita ada 7 digit. Yang kita nak pilih hanyalah 4 sahaja. So 1, 2, 3, 4. Okay, 4 digit numbers. Nombor yang pertama kurang daripada 5,000. Maknanya kita punya nombor itu mestilah 4,000 ke bawah. Okay, so less than 5,000. 5,000 is not included. So dekat sini kita boleh mulakan dengan nombor 4, 3, 2, 1. Kosong tak boleh lah. Sebab kalau kosong dia tak jadi 4 digit, dia akan jadi 3 digit. Okey, maknanya kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan nombor yang kita boleh letak. Alright. Then kita back kepada dia punya bilangan asal. Ada 7. 1 kita dah letak depan. Jadi dekat sini tinggal lagi 6. Okey. Dan kotak yang kedua, ketiga, dia berkurang lagi. Tinggal lagi 5 dan kurang lagi 1. Jadi 4. Kita akan multiply. Okey, 4 darab 6 darab 5 darab 4. Kita dapat 480. B is between 2,000 and 6,000. 1, 2, 3, 4. Dia kata between 2,000 and 6,000. Bermaksudnya nombor kita itu bermula daripada 2,001 sampailah kepada 5,999, 5,999. Between, di antara, not included 2,000, not included 6,000. Jadi dekat sini kita boleh isi nombor kita ialah 2, 3, 4, 5. Kalau 6 tak boleh lah, dia akan jadi lebih daripada 6,000. Sebab dia kata kat sini satu lagi ialah without repetition. Nombor tu tak boleh berulang. Jadi untuk kotak yang pertama ni kita boleh isi 2, 3, 4 ataupun 5. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan. Balik semula kepada kita punya bilangan asal 7. Kita dah ambil 1 letak depan. So tinggal lagi 6, 5, 4. So kita akan dapat darab lah ni 480.
C is an odd numbers. Kalau yang tadi, kita consider nombor ataupun digit yang depan. Okey. Untuk yang ini, apabila dia melibatkan odd ataupun even, okey, kita akan consider digit yang belakang. 1, 2, 3, 4. Okey, kita akan consider digit yang belakang. Kenapa kita consider digit yang belakang? Sebagai contoh lah, kita ada nombor saya ambil 2 digit, 23, 24, 25. So di antara 3 nombor ni, yang mana nombor ganjil? Nombor ganjil kita ialah 23, 25. Di mana kita tengok nombor ataupun digit yang belakang. Okey, so samalah situasi yang ni. Okay, ini saya padam dulu. Kita consider nombor yang belakang. Okey, supaya dia jadi odd, jadi ganjil, daripada bilangan ataupun digit yang diberi kepada kita, kita ada pilihan untuk jadikan dia ganjil ialah kita akan isi sama ada nombor 1, digit 1, digit 3 ataupun digit 5. Okey. Right. And kita ada 7. Daripada 7, saya list down dulu kat sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Untuk yang depan ni, kita tak boleh isi kosong. Kosong tak boleh. Okey. Sini tadi apa ada 3 kan? 3 nombor. 3 kemungkinan yang kita boleh isi. Jadi dekat depan ni, kita tak boleh isi nombor kosong. Jadi yang kita boleh isi sama ada 2 bermula daripada 1 sampai 6. So 1 sampai 6 kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kita nak isi yang depan. Apa yang menjadi masalah sedikit dekat sini, kalau kita perhatikan digit depan dengan digit belakang ada yang repeat. 1 kita dah guna belakang, tak boleh guna depan. 3 pun sama, kalau kita guna belakang dah tak boleh guna depan. Jadi untuk memudahkan kaedah kita, kalau situasi macam ni di mana ada yang berulang depan dan belakang, apa yang kita boleh buat, kita buat case by case. 1, 2, 3. Kes yang pertama kita berakhir dengan nombor 1. 1, 2, 3 berakhir dengan nombor 3. 1, 2, 3, 4 sorry. 4 digit kan. Dan berakhir dengan nombor 5. Okey. Alright, mana kat sini kita boleh isi satu nombor lah, itu nombor 1. And kita ada 7 kan. Okey. Jadi yang kat depan ni kita boleh isi 1 tak boleh, kosong tak boleh, mulai 2, 3, 4, 5, 6. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5. Okey. So ada 5. Asal ada 7. 2 tempat dah diisi. So 7 tolak 2 tinggal lagi 5. Dan kurang lagi tinggal lagi 4. Alright, ini pun sama. Kita boleh isi 2, 3 tak boleh, 1, 2, 3 tak boleh, 4, 5, 6. Maknanya kita ada 1, 2, 3, 4, ada 5 juga. Ada 5. Okey, yang ini pun sama, ada 5. So 5, 4, 5, 4. Okey, kita kira. Nanti kita akan totalkan. Okey, so 5 darab 5 darab 4. Okey, kita darabkan semua dulu. 5 kali 5, 25. 25 kali 4, berapa? 100. Ini pun sama, 100. Yang ini pun sama, 100. So all together we total up, kita dapat 3
100. Okay. Is an odd numbers and greater than 4,000. Okay, kita sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang ini ada dua syarat. Syarat yang pertama ialah odd. Syarat yang kedua greater than 5,000. Okay. 4,000. 5,000 kemari ke mana? Okay. Jadi untuk yang odd kita akan tengok sebelah belakang. Kita buat dulu. Untuk odd mana kita boleh isi sama ada 1, 3 ataupun 5. Manakala kat depan ni pula dia kata dia nak yang lebih daripada 4,000. Maknanya kita boleh mulakan dengan 4, 5, 6. Okey, kita check. Depan dengan belakang ada repeat tak? Ada kan? So, kalau ada, kita gunakan kaedah yang sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mana kat sini berakhir dengan 1, berakhir dengan 3, berakhir dengan 5. Alright. Jadi untuk yang kes yang pertama berakhir dengan 1, yang ni ada 4, 5, 6. So kita boleh isi 4, 5, 6. Maknanya dia tak repeat. Ada 3. Ini ada 1. Ingat balik bilangan kita ada 7. 7 kita dah guna 2 tempat. So 7 tolak 2, 5. 3 tempat dah guna. 7 tolak 3, tinggal lagi 4. Okay. Ini pun sama. Kita boleh isi 4, 5, 6. So ada 3 nombor 5, 4. Ini satu saja nombor 3. Okay, nombor 5 pun kita ada satu saja. Kita boleh isi dekat sini dah 4. 5 dah tak boleh sebab dah guna belakang. So kat sini 6. Maknanya kita ada 2 saja. Ini yang tengah-tengah ni sama 5, 4. Okay, kita pun dah dapat cari jumlah dia. Okay, 3 kali 5, 2, 15. 15 kali dengan 4, berapa? 15 kali 4, 60. 3 kali 5, ini sama, 60. 2 kali 5, 10. 10 kali 4, 40. So, kita totalkan semua sekali. Okay, kita total up. 6, 6, 6, 6, 160. Oh, congok dia. Selesai.